Hai, Assalamualaikum, anda bersama saya Farah untuk mingguan aman sekali ini dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu lalu. Aplikasi e-dagang Shopee telah mula memaparkan notifikasi cukai sebanyak 10% pada barangan import yang berharga bawah RM500. Jumlah harga keseluruhan telah disertakan bersama cukai jualan 10% untuk barangan yang ingin dibeli sebelum pembayaran dibuat, khususnya untuk barangan yang dihantar terus daripada China. Langkah pelaksanaan cukai ini bertujuan untuk memastikan negara tidak kehilangan pendapatan serta melindungi penjual tempatan supaya dapat bersaing dengan baik bersama penjual luar negara menerusi platform atas talian. Bermula Februari 2024 kelak, pembaruan lesen memandu boleh dilakukan secara atas talian menerusi aplikasi MyJPJ. Langkah ini dilihat dapat memudahkan pengguna dan memperluaskan lagi penggunaan aplikasi MyJPJ sebagai pusat sehenti untuk pelbagai perkhidmatan yang melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Diskaun rebat sebanyak RM5 akan diberikan bagi mereka yang melakukan pembaruan ke lesen memandu digital mulai Februari 2024 hingga 31 Disember 2024. Pihak MyAirline meminta agar orang ramai berwaspada dengan panggilan telefon, email ataupun mesej yang berunsur penipuan tentang pemulangan bayaran balik yang menggunakan nama MyAirline. Orang ramai dinasihati supaya tidak sewenang-wenangnya memberikan maklumat peribadi atau kewangan kepada mana-mana sumber yang tidak sah. Sekiranya menerima panggilan seumpama itu, abaikan dengan segera serta sahkan maklumat dengan sumber yang sah. Laporan tentang penipuan berkaitan perkara ini boleh dilakukan di saluran perkhidmatan rasmi MyAirline. Saintis dari Perkhidmatan Perubahan Iklim Copernicus Kesatuan Eropah mengesahkan bahawa 2023 merupakan tahun yang paling panas sejak suhu mula direkodkan. Purata suhu dunia pada tahun 2023 adalah 1.46 darjah Celsius lebih panas berbanding suhu pra-perindustrian meluas bermula di muka bumi. Suhu purata dunia adalah 1.5 darjah Celsius lebih tinggi setiap hari sejak 6 September berbanding pra-perindustrian sekaligus menjadikan 2023 sebagai tahun yang paling panas. Selepas hampir 40 tahun permainan Tetris dibangunkan oleh Alexei Pajitnov pada tahun 1985, kini permainan tersebut telah berjaya dikalahkan. Sejak mula dijual, permainan ini tidak pernah dikalahkan kerana diprogramkan untuk hanya bergerak semakin cepat sehingga sukar dikawal oleh pemain manusia. Tetapi Willis Gibson, seorang remaja 13 tahun dari Oklahoma, menjadi manusia pertama yang berjaya mengalahkan Tetris. Beliau mencapai tahap 157 dan kemudian permainan terhenti kerana tidak diprogramkan untuk mencapai tahap ini semasa dibangunkan. Gibson, seorang gamer profesional, mula bermain Tetris beberapa tahun lalu selepas dihadiahkan konsol retro oleh ibu beliau. 6 satelit pertama Starlink yang berupaya untuk menyokong rangkaian selular pada telefon pintar telah dilancarkan. Sistem direct to cell yang digunakan adalah hasil kerjasama syarikat telekomunikasi T-Mobile di Amerika Syarikat. Teknologi direct to cell berkenaan membuatkan pelanggan tidak perlu lagi risau sekiranya peranti pintar mereka tidak mempunyai rangkaian selular, khususnya ketika berada di kawasan luar bandar maupun di tengah-tengah laut. Namun ujian akan dilakukan terlebih dahulu bagi melihat kemampuan teknologi ini sebelum ia ditawarkan kepada orang ramai. Lazada memulakan tahun 2024 dengan mengurangkan tenaga kerja mereka di sejumlah pasaran termasuklah di Malaysia bagi mengoptimasikan operasi dan mengurangkan kadar perbelanjaan. 1/5 dari tenaga kerja Lazada di Malaysia telah dibuang bersamaan dengan 20% tenaga kerja syarikat berkenaan. Mengikut laporan sama, CEO Lazada Malaysia turut dikatakan telah dibuang. Selain Malaysia, sejumlah pasaran lain turut terkesan di mana Lazada turut telah menamatkan Laz Mall di Vietnam. Touch and Go mengumumkan GoRemit kini telah boleh digunakan di lebih 50 negara pada awal tahun 2024. Dengan menggunakan aplikasi GoRemit, penghantar boleh memindahkan dana secara terus ke akaun bank ataupun dompet digital pilihan penerima. GoRemit juga menawarkan kadar pertukaran asing yang lebih rendah dan pengguna boleh mengumpul mata bagi menebus pelbagai penawaran menerusi GoRewards. Antara dompet digital antarabangsa yang disokong ialah bCash, GCash dan PayMaya. Justru itu, antara 50 negara yang membolehkan pemindahan wang boleh dilakukan pula ialah Hong Kong, Jepun, Thailand dan pelbagai lagi.
Saintis perkomputeran yang telah mencipta 7 jenis bahasa pengaturcaraan dan mempopularkan hukum Wirth, Nicholas Emil Wirth, telah dilaporkan meninggal dunia pada 1 Januari lalu. Beliau meninggal dunia ketika berusia 89 tahun. Oleh kerana sumbangan besarnya kepada dunia perkomputeran, Wirth telah menerima anugerah Turing pada tahun 1984. Walau bagaimanapun, punca dan sebab kematian beliau masih belum diketahui. Malaysia antara 7 negara terawal yang dipilih untuk menjalankan ujian klinikal ke atas manusia untuk merawat penyakit sistemik lupus erythematosus ataupun disebut sebagai SLE. Penyakit SLE ini boleh menyebabkan lupus nephritis yang mengundang maut akibat daripada kegagalan buah pinggang, jangkitan, kanser dan penyakit kardiovaskular. Malaysia merupakan negara pertama di rantau Asia Pasifik yang menjalankan kajian klinikal manusia untuk ubat obinutuzumab yang dimahukan Roche Pharmaceutical dari Switzerland. Menerusi ujian yang telah dilakukan Roche sebelum ini, obinutuzumab dapat mengurangkan risiko ke atas ginjal yang ingin dielakkan sehingga 60% serta mengurangkan LN sehingga 57% pada pesakit. Sekian sahaja untuk berita mingguan aman sekali ini dan semoga kita berjumpa lagi pada mingguan yang akan datang. Bye!